Okey. Share screen. Okey, ini adalah contoh soalan berkaitan perkongsian. Nanti kalau ada insya-Allah mungkin minggu depan kita cari soalan yang berkaitan serembahat dengan lain-lain lah dulu. Okey, kalau tengok perkongsian ni konsep dia kita tahulah secara partnership ni secara berkongsi. Jadi dia boleh jadi dua orang dan ke atas lah. Dia tak boleh jadi seorang kalau seorang ni bukan berkongsi lah. Okey, jadi kalau kita tengok soalan berkaitan perkongsian ni, apa yang kita kena fokus adalah satu, kita kena tengok perkara pertama sekali ni kalau biasa kalau saya jawab soalan lah, baca soalan dulu sebelum saya baca info-info kat atas. Jadi saya baca soalan, saya tengok kalau tengok soalan ni dia nak nyata pendapatan perkongsian. Okey, ini soalan pertama. Lepas tu keduanya akaun semasa bagi setiap perkongsi. Ketiga adalah kunci kira-kira. Jadi saya tahu requirement kita untuk jawab soalan ni ada 3 benda lah. Yang pertama tentang perkongsian, akaun perkongsian, yang kedua akaun semasa, ketiga kunci kira-kira. Jadi bila saya tengok soalan kat atas ni, saya akan cari yang berkaitan ni lah. Yang pertama sekali yang berkaitan dengan perkongsian lah. Perkongsian ni, yang ni yang kita kena tengok. So, kita boleh buat ni lah terus soalan tu. Okey, kalau ni Azman Azhar adalah perkongsi adalah perkongsian AZ. Jadi perjanjian perkongsian adalah seperti berikut. Faedah atas modal 10% setahun. Okey, maknanya syarikat akan dikenakan faedah 10% setahun bergantung pada modal lah. Modal semakin banyak modal tu diberi, makin banyak dia punya faedah dikenakan kepada syarikat. Kedua, faedah ambilan. Ambilan ni maknanya kalau rakan kongsi tu ambil barang-barang daripada syarikat atau buat pinjaman, kita panggil term dia ambilan lah. So syarikat akan kenakan 5% faedah pula kepada rakan kongsi yang ambil barang-barang syarikat lah ataupun buat loan. Okey. Lepas tu ketiga, faedah atas pinjaman perkongsi 8% setahun. Yang ni bagi pinjaman perkongsi 8% setahun ni maknanya faedah akan dikenakan 8% lah kalau rakan kongsi bagi secara pinjaman loan lah. Tadi modal ni pinjaman. Jadi syarikat akan dikenakan faedah 8% setahun. Keempat, gaji tahunan Azhar dan Azman adalah 2,400 dan 1,200. Kelima adalah akaun rugi dibagi mengikut nisbah modal. Jadi kita tahu cara ringkas ni adalah dia punya dalam soalan ni lah. Hari ni saya rasa saya nak buat yang ni lah soalan satu. InsyaAllah mungkin minggu depan minggu depan raya mungkin minggu satu lagi lah. Minggu satu lagi kita buat aplikasi lah. Okay. So untuk yang ni kita akan tengok, kita akan fokus tentang akaun perkongsian A dengan Z, pendapatan. Okay. Itu 5 information penting yang kita nak tahu bila kita nak jawab soalan ni lah. Lepas tu, betul lah kalau boleh masa exam ni dia online ke ataupun kita jawab pergi ke Dewan Exam? Pergi ke Dewan. Highlighter boleh bawa? Ke Dewan. Macam mana? Highlighter boleh bawa kalau tu? Nak highlight apa-apa? Highlighter semua boleh bawa. Apa nama tu, cuma yelah kita kena buat on paper punya jawapan lah. Mana kita kena jawab tu pada kertas. Okey, maknanya kalau tu saya akan bawa highlighter lah. Ini saya punya praktis. Saya bawa highlighter, saya akan tandakan information. Saya akan tanda modal 10%, ambilan 5%. Jadi bila kita nak jawab soalan tu kita terus cepat nampak apa yang poin-poin kita highlight lah. Gaji Azhar kita boleh kita highlight color lain sebab sekarang kita ada 3 rakan kongsi. Jadi apa yang kita kena buat, kita highlightkan 3 warna yang berbeza lah kalau ada 3 informasi yang berbeza. Jadi yang ni kita boleh highlight, contohnya Azhar ni kita highlight warna kuning, Azman warna merah, lepas tu Aznan ni dia warna biru. Dia contoh lah boleh buat. Okey. Okay, ini pula imbangan 2. Imbangan 2 macam saya cerita minggu lepas, imbangan 2 adalah ia berkaitan tentang apa-apa semua termasuk yang income penyata untung rugi dengan kunci kira-kira semua masuk lah.
Okey. Okay, ada seorang yang join. Okay. So, yang ni adalah contoh soalan. Jadi, berikut adalah imbangan duga. Jadi, imbangan duga ni macam saya cakap, dia ada kata untung rugi dalam ni, kira-kira semua dalam ni. Jadi, imbangan duga ni adalah semua benda lah masuk imbangan duga ni. Jadi, kalau soalan ni berkaitan tentang pendapatan perkongsian, penyata pendapatan perkongsian, jadi kita akan tahu informasi kita akan dapat daripada imbangan duga ni. Sama sekali yang tadilah 1 hingga 5 adalah informasi kita dan imbangan duga adalah informasi yang kita akan dapat untuk seterusnya lah. Okey. Lepas tu okey, itu informasi ni. Dalam informasi ni kita boleh tanda pula mana yang berkaitan tentang penyata perkongsian dan mana yang berkaitan tentang bukan penyata perkongsian. Okey, sekarang kita tengok satu-satu dalam soalan ni, imbangan duga ni. Okey, yang baru datang, selamat datang untuk ni, kita kelas hari ni. Okey, hari ni kita akan buat soalan berkaitan perkongsian. Berkaitan dengan imbangan duga. Okay. Dalam soalan ni kita tengok mana yang berkaitan dengan hasilkan, yang mana bukan berkaitan dengan penyata pendapatan, yang mana yang berkaitan. Okey, pertama. Modal ni, kalau kita modal ni secara terang, modal ni bukan berkaitan tentang penyata pendapatan. Ini adalah, kalau kita tengokkan, ini yang bawa masuk bawah kira-kira. Okey, yang seterusnya iaitu akaun semasa. Akaun semasa ni pun sama. Akaun semasa ni adalah yang berkaitan tentang kunci kira-kira lah. Dia tak ada kaitan dengan pendapatan. Lepas tu yang seterusnya, kenderaan pun kunci kira-kira. Alatan pejabat adalah kunci kira-kira juga. Perabot adalah kunci kira-kira. Pinjaman, semua ni adalah kunci kira-kira. Pinjaman azman, ambilan. Jadi kita jawab sebelum kita pergi exam nanti, boleh kita hafal mana yang masuk dalam kunci kira-kira, yang mana yang kita masuk dalam pendapatan. Jadi bila kita dapat soalan macam ni, kita senang nak asing-asingkan. Okay, lepas tu pula penghutang ni pun dalam kunci kira-kira. Pemihutang adalah kunci kira-kira, bank pun kunci kira-kira. Okay, kalau tengok kat sini gaji Azhar. Gaji Azhar ni, gaji Azhar kita tengok gaji Azhar kat atas ada. Gaji tahun Azhar 2004, tapi gaji Azhar kat sini 1,200. Apa maksud dia? Kalau kita tengok kat sini, soalan dia agak tricky. Biasanya dia patutnya ada satu info, tapi kalau dalam soalan ni ada dua. Maknanya gaji Azhar ni adalah dalam kunci kira-kira. Maknanya syarikat telah membayar secara pendahuluan gaji Azhar ke ni lah, ini berkaitan dengan kunci kira lah. Maknanya mungkin ada syarikat yang membayar pendahuluan kepada Azhar ni banyak 1,200. Daripada 2,400 ni Azhar telah menerima 1,200 lah dia tunai. Jadi syarikat telah rekod dalam kunci kira-kira sebanyak 1,200. Okey. Jadi seterusnya adalah belian dan jualan. Okey, belian dan jualan ni termasuk dalam pendapatan perkongsian lah, pendapatan dan perbelanjaan perkongsian. Okey, seterusnya adalah stok. Stok pada 1 Januari ni adalah kunci kira-kira. Faedah pada atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ni kita tengok, so far kita nampak piatan faedah ni biasanya dalam penyata pendapatan. Lepas tu sewa. Sewa ni sepatutnya dalam penyata pendapatan lah. Jadi kalau kau nak tahu beza antara kalau tengok jawab soalan ni, sebab tu kalau kita kena hafal, maknanya kalau kita dapat beza kan, kita senang kita nak asingkan mana pendapatan, mana yang perbelanjaan. Ini mungkin
dalam penyata pendapatan. Insurans, okey, insurans mungkin dalam penyata pendapatan. Gaji pekerja adalah penyata pendapatan perkongsian nanti akan masukkan. Diskaun pun sama dalam penyata pendapatan. Pulangan adalah dalam penyata pendapatan. Susut nilai terkumpul kenderaan. Jadi kalau ada nampak perkataan terkumpul ni maknanya susut. Yang ni yang susut nilai yang berlaku pada tahun sebelumnya. Jadi yang ni bukan dalam penyata pendapatan. Jadi dalam ni kita dah asingkan mana penyata pendapatan, mana yang ni. Jadi kita boleh buat dalam ni lah. Sekejap saya cari. Okay, saya stop share ni ya sikit. Okay. Saya share yang kita buat latihan terus Semua ada soalan kan? Semua ada soalan. Saya rasa duduk pada soalan yang saya bagi dalam WhatsApp tu. Jadi saya terus kita buat praktis jawab soalan dekat pakai Excel lah. Okay, tengok tadi. Okay. Soalan dia, kalau tengok soalan pertama adalah penyata pendapatan perkongsian. Boleh nampak lah Excel saya. Tak nampak beritahu Okay, ni penyata pendapatan perkongsian. Lepas tu kita letak kunci kira-kira. Sekali kalau dalam dewan exam bila kita dapat soalan macam tadi kita asingkan. Okey, dalam kunci kira modal azman berapa, dan ingat ini modal dia azman 48,000. Azhar 48,000. Aznan 32,000. Azman 12,000. Ini informasi dalam kunci kira yang pertama lah. Kita asingkan. Lepas tu pula kita nampak akaun semasa. Okay, untuk pengetahuan semua, lepas kita asing ni baru kita tahu maknanya bila debit, kalau dalam kunci kira-kira debit adalah semasa atau aset bukan semasa. Kalau di kredit maknanya sama ada liability ataupun modal lah dalam kunci kira-kira. Tapi dalam penyata pendapatan, debit adalah perbelanjaan, kredit adalah kita punya sumber pendapatan. Lepas tu kita kena bezakan dulu yang mana kunci kira-kira, mana yang bukan kunci kira-kira. Modal, lepas tu kita ada liability, kita ada ni panggil liability. Saya letak liability dulu term dia ataupun okey. Dalam liability ni kita nampak okey. Nama kita ada akaun semasa. Okay, ada maksudnya azman merupakan debit. Jadi debit dia dekat dalam
set semasa lah. Masa 20. Kenderaan. Pejabat. Itu perabot. Okay, pinjaman aziman. Pinjaman adalah kategori kunci. Itu ambilan azhar. Ambilan ni merupakan dalam kunci ketiga. Ambilan maknanya saya cakap tadi, ambilan adalah hutang yang diambil oleh pemilik syarikat. Maknanya pemilik syarikat berhutang dengan syarikat. Lepas tu penghutang, okey, penghutang juga aset. Penghutang adalah aset. Macam soalan ni senang sikit sebab dia tak bahagi debit credit. Kalau ada setengah soalan dia tak bahagi. Jadi kita kena asingkan sendirilah. Kalau debit ni senang sikit kalau ni. Debit credit. Pemberi hutang merupakan liability. Nampak kosong. Okey, bank adalah bank biasanya debit, tapi yang ni kalau negatif maknanya syarikat berhutang dengan bank, dia panggil overdraft. Okey, lepas tu kita tengok soalan tu gaji azhar. So gaji azhar merupakan patutnya dalam penyampaian pendapatan lah. Gaji azhar kalau tengok informasi 1,200. Debit. Pembelian, jualan. Okey. Biasa kalau pembelian kosong, jualan 63804. Lepas tu stok. Stok ni okey, stok merupakan dalam kunci kira-kira lah. Kalau tengok soalan ni dia tulis stok pada 1 Januari 2015, maknanya kalau soalan tu dia minta 31 ni, number ni mungkin lain lah. Jadi kita agak tricky sikit lah kat sini.
Lepas tu dia bagi pula faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman, faedah biasanya dalam inilah penyata pendapatan. Kosong sewa. Panduan turun. So, insurans bagi yang baru join boleh tengok soalan yang saya bagi dalam grup WhatsApp semalam. Yang tu untuk sebagai panduan lah untuk kita jawab soalan hari ni. Latihan. Insurans merupakan nyata pendapatan juga. Okay, lepas tu gaji pekerja. Pekerja pun dalam kategori diskaun pun dalam penyata pendapatan. Pulangan ni biasanya kita guna term untuk kita pulangkan kita punya stok lah. Kita pulangkan stok maknanya kita punya kos kurang, jadi dia kredit. Jadi kredit. Sud nilai kenderaan terkumpul. Maknanya kalau terkumpul bukannya dalam penyata pendapatan. Kalau dia tak ada perkataan terkumpul, dia akan masuk dalam penyata pendapatan. Tapi kalau ada perkataan terkumpul, dia akan masuk dalam kunci kira-kira. Jadi kalau kat sini dia kata susun nilai terkumpul kenderaan. Jadi dia memang khas unsur untuk kenderaan. Okay. Okay. Sekarang kita dah asingkan yang mana debit, yang mana yang kredit daripada soalan tu lah. Jadi kat sini lepas bila kita jawab soalan macam ni kita dah, kalau dalam kata perasaan saya yakin memang tak sempat nak buat macam ni. Tapi apa yang korang boleh buat adalah maknanya buat macam saya cakap dia bawa highlighter, tandakan maknanya yang mana kalau mana masuk kunci kira-kira mungkin warna merah contoh. Kalau mana yang masuk penyata pendapatan kita letak warna biru. Jadi bila kita nak jawab soalan, kita rangka soalan tu senang, kita nak terus ambil daripada kertas soalan tu. Silah bila kita nampak merah tu kita masuk dalam, kalau soalan tu berkaitan tentang penyata pendapatan, merah kita ambil, biru kita ambil sebab itu semua berkaitan dengan penyata pendapatan. Okey. Lepas tu pula, ini maklumat tambahan. Maklumat tambahan ni adalah berkaitan dengan ni. So dia bagi tahu pertama maklumat tambahan adalah stok pada 31/12 2015 bernilai 11,640 pada harga kos dan 12,960 pada harga pasaran. Okey, yang ni stok yang kita ada lah. Jadi tadi stok pada 1 Januari. Ini stok pada 31/12. Maknanya pada 31/12 jumlah stok yang sebenar adalah 11,640. Bukan yang 12,720. Jadi bila kita buat ni, kita terus pergi tengok balik kat tadi. Kita terus letak ni satu, kita letak note yang ni 1 bulan ni. 1 bulan Januari 2015. So kalau 31 adalah 11,640. Ini adalah 31/12. Jadi apa yang kita kena info yang kita nak ambil adalah 31/12. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini jadi ini info yang ni, tapi kalau harga pasaran ni yang ni ignore je. Dia sebenarnya tujuan soalan ni dia buat macam ni sebab dia nak bagi kita confuse sikit lah. Kadang-kadang dia tengok, kita nampak harga pasaran yang mana satu nak ambil ni. Jadi kadang-kadang ada setengah orang buat silap, dia ambil harga pasaran ni sebagai dalam dia punya rekod lah. Tapi sebenarnya apa yang korang kena ambil adalah ikut harga kos.
Sebab kita punya rekod ni adalah bergantung pada kos, bukannya bergantung pada harga pasaran. Okey. Lepas tu yang kedua adalah insurans bernilai 576 masih belum tamat tempoh. Maknanya kalau tengok soalan kat sini, kalau tengok informasi kat sini, insurans sini adalah 6,300. Tapi yang belum tamat tempoh, maksudnya belum tamat tempoh ni sehingga 31 bulan 12 2015, insurans tu sebanyak 576 adalah belum tamat tempoh. Maknanya kita kena tolakkan untuk dapatkan net cost tahun tu, kita kena tolakkan 576. Jadi kita dapat total banyak 5,724. Ini yang berkaitan tahun ni. Yang ni daripada 6,700, maknanya daripada 6,300, 576 bukan tahun ni punya, tahun depan punya. Yang tahun ni punya adalah 5,724. Itu informasi yang kedua. Lepas tu dia kata Amzman ada ambilan barang sebanyak RM960 pada 1 Julai. Okey. Seperti mana yang kita ketahui, kalau ambilan ni dia kenakan faedah. Jadi Azman dia ada ambil barang, dia kita akan tolakkan stok dia sebanyak 960. Jadi Azman ni 1 bulan Julai. Apa tarikh yang penting sebab kita nak tahu, sebab kalau tengok kat atas tadi, kalau tengok atas soalan tu dia ada cerita pasal faedah ambilan dikenakan 5% setahun. Jadi kalau tengok pada ni, Azman dia akan kenakan 5% faedah untuk sebabkan ambilan barang tu lah. 5% dia kata sebab dia ambil 1 bulan Julai, bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12, 6 bulan kan. Jadi darab 6 kita bagi 12. Jadi interest yang dikenakan RM24 lah. Lepas tu pula sewa yang diterima adalah 960. So kat sini nampak macam pelik. Kalau kat atas tadi ada sewa, kalau tengok tadi sewa yang kita rekod adalah 8,280. Tapi kalau tengok nombor 3 ni, nombor 4 ni sewa yang diterima adalah 960. Mana satu kita nak ambil? Dia confuse sikit. Jadi kalau tengok kat sini, kalau tengok balik, maknanya kalau maklumat tambahan ni memberitahu bahawa sebenarnya sewa yang dikenakan adalah sebanyak 960 sebulan. Bukannya 8. Maknanya kalau 960 sebulan, dah ambil 9,960 darab dengan 12, sebenarnya sewa dikenakan adalah 11,520, bukannya 8,280. So daripada ayat ni kita faham bahawa 8,280 adalah sewa yang telah diterima, maksudnya cara ni dalam kunci kira lah, cara tunai dalam kunci kira. Jadi informasi yang kita masuk dalam penyata pendapatan ni kita kena ambil 11,520. Jadi yang tadi dah tak relevan lah. Jadi kita kena keluarkan. Jadi kita pindahkan sewa ni kepada liability lah. Maknanya kita dah terima advance daripada penyewa kita sebanyak 8,280. Jadi kita delete kat sini. Kita ambil yang ni, kita masukkan. Sebab apa-apa pun dalam bila kita jawab soalan, maklumat tambahan tu memang penting lah untuk kita ni. Okey, lepas tu nombor 5, kenderaan disusun nilai 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, kalau tengok susun nilai ni dia ada dua jenis. Dia biasanya dia ada dua konsep, satu berdasarkan baki berkurang, satu lagi berdasarkan sama rata. Maknanya kalau sama rata, kita ambil 10%, kita ambil 10% tadi, ini kalau sama rata punya konsep. Sama rata, kita ambil 10%, okey 10%. Kita ambil terus kos. Ini faedah Ini adalah kos. Kita
kita ambil 10% tadi, kita darabkan dengan 84,000 terus. Maknanya kos 84,000. Jadi kalau susut nilai untuk tahun tu adalah 84,000 darab dengan 10%. Ini yang untuk sama rata. Kalau tengok soalan tu pula, kalau tengok soalan ni ialah berkaitan tentang mengikut baki berkurangan. So kalau baki berkurangan, maksud dia adalah faedah 10% juga, kos 84,000, 84,000, tapi dia kata baki berkurangan. So kalau kita tengok soalan ni, dia ada cerita pasal susut nilai terkumpul sebanyak 4,200. So baki berkurangan adalah sebanyak 84,000 tolak 4,200. So balance dia adalah 79,800. So mungkin kita boleh tambah sikit lah. Okay. Kos nilai lepas tu kita ada nilai terkumpul. Lepas tu kita ada baki. Baki kekurangan, baki susut nilai, baki aset. Jadi kita ambil 4,200. So bukan sini. Ni. Lepas tu kita kena tambahkan ni. So kita dapatkan baki aset. So baki aset ambil ni darab dengan 10%. Ini adalah konsep baki kekurangan. Nampak tak perbezaan dia? Maknanya kalau sama rata kita punya susut nilai setahun 8,400. Tapi kalau baki berkurangan ni dia bergantung kepada baki selepas tolak susut aset kumpul. Jadi susut aset, kalau ikutkan baki aset pada awal tahun 1 bulan 1 2015 adalah 79,800. Jadi susut nilai untuk tahun tu adalah sebanyak 10% daripada 79,800. Jadi 7,980. Jadi kena baca soalan betul sebab kadang-kadang kita terperangkap macam ni lah. Sama ada bersama rata ataupun bergantung pada susut nilai. Jadi sebabkan soalan ni berkaitan baki berkurangan, jadi kita akan ambil 7,980. Jadi kita dah boleh start lah buat kita punya akaun penyata pendapatan perkongsian lah. So biasanya format penyata pendapatan perkongsian, apa yang kita nak mula dulu? Apa ingat? Okay, tak apa kalau tak ingat saya ni lah, saya cerita. So kalau penyata pendapatan perkongsian, apa yang kita mulakan dulu adalah jualan. Ini format dia. Jadi jualan berapa? 63,804. Okey. Lepas tu pula dia kata diskaun. So diskaun ni adalah diskaun yang kita bagi disebabkan ni lah macam saya cakap tadi, dia diskaun ni dia diberi kepada kita punya pelanggan. Jadi apabila kita jual ni jualan, contoh kita jual RM10, diskaun kita RM1. Jadi diskaun ni kita kena tolak dulu sebelum kita dapatkan net jualan kita. Okey, jadi diskaun kat sini dia bagi sebanyak 360. Diskaun 360. Jadi jualan yang sebenar, net jualan adalah 63,804 tolak 360. Ia adalah net jualan kita. Lepas tu pula belian. Belian adalah 43,680. Okey. Sekarang ni dalam ni kita tak boleh rekod terus belian sebab biasanya dalam ni kita kena kira berapa kos jualan tu.
berapa kos jualan. Jadi kita kena ambil pertama sekali kita kena cari berapa stok, baki stok pada 1 bulan 1 2015. Jadi kalau kita tengok tadi kita ada rekod 1 bulan 1 kita punya rekod sebanyak 12,720. So ini adalah bak stok 1 bulan 1 2015. So berapa belian kita tahun tu? So belian tahun itu adalah sebanyak 3,680. Lepas tu kita kena tolak pula berapa ambilan yang dia ambil. Ni sebab kita dapat tahu tadi ambilan yang ambil oleh Azman adalah sebanyak 960. Azman sebanyak 960. Lepas tu pula kita ambil, okey, lepas ambilan kita tengok lagi apa lagi yang ni. Insurans, kejap. Okey, kita ada pulangan. Okey, sebab bila kita beli kan, mesti ada pulang barang. Jadi kita pulangan, maknanya kita pulang balik dekat kita punya supplier pun kita kena tolak tahun tu. Kita kena tolak sebanyak 540. Lepas tu kita tengok stok satu, lepas tu pula last sekali adalah stok 31 bulan 12 2015. Tengok balik tadi adalah sebanyak 11,640. Jadi kita total kat sini lah. Jadi ini adalah kos jualan. Jadi kos jualan ni kita kena rekod dalam kita punya penyata ni sebagai ni lah, kita ni kos jualan lah. Biasa kalau format kita ada jualan, kita ada kos jualan, lepas tu bawah tu apa pula? Kita ada untung kasar. Dia panggil gross profit lah, untung kasar. Jadi formula dia untung kasar adalah jualan, net jualan tolak kos jualan. Jadi untung kasar kita sebanyak 20,184. Okey. Okey, lepas tu pula kita tengok tadi ada pendapatan lain kan, iaitu kita sewa RM960 sebulan. Jadi kita ambil yang tu sebagai pendapatan lain. Okey, pendapatan lain 960 darab 12 11,520. Yang ni tadi. Okey, yang sewa tu. Ni pendapatan lain. Sorry, patut saya copy bawah. Itu sewa. Okey, ni pendapatan lain. So aku bagi info yang nampak. Okey, pertama sekali kalau tengok soalan tu kita ada gaji. Kita bayar gaji Azman dengan Azhar, Aznan dengan Azhar. Jadi gaji adalah kos pada syarikat kalau gaji Aznan, gaji Azhar. So gaji Aznan adalah 1,200, Azhar adalah 2,400. 200, 400. Jadi jumlah dia adalah banyak. Kita letak sebagai perbelanjaan lah. Okay. Lepas tu pula apa lagi kos lain? Insurans. Okey, tadi sewa sudah. Faedah atas pinjaman. Okey, kalau baca balik soalan tu, dia ada cerita faedah atas pinjaman 6% setahun kan. Jadi yang kita tahu faedah. Hello? Ya, dengar. Oh, okey, ya, ada soalan ke? Okey. Jadi kalau tengok kat sini, faedah atas pinjaman 8% setahun. So kenapa ada, so kita kira 8% setahun ni apa yang maksud dia lah 8% setahun.
Faedah atas pinjaman. Tadi kita tahu Azman bagi pinjaman sebanyak 12,000 kan. Jadi kita tahu faedah dia 8%. 8% adalah sebanyak 960. Jadi kalau kat sini bila kita asingkan ini, kita tahu faedah atas pinjaman yang kat sini bukannya dia bukannya refer kepada penyata pendapatan, tapi ia lebih kepada kunci kira-kira. Jadi kita kena pindahkan yang ni kepada kat sini pula. Faedah pinjaman jadi 360. Jadi sebenarnya faedah yang sebenar yang dikenakan oleh kepada syarikat adalah bukannya 360 tapi 960. Jadi kita rekod di sini 960. Okey. Lepas tu pula kita rekod faedah pinjaman. Faedah pinjaman, okey yang ni faedah pinjaman 960. Lepas tu kita ada apa lagi? Sewa insurans. Okey, insurans. Kos juga. Insurans sebanyak 5,724. Lepas tu kita ada gaji pekerja. Gaji pekerja adalah sebanyak 2,160. Okey, kalau tengok kat atas ni semua dah cover kan? Gaji Azhar dah ada. Gaji Azhar kat sini bukannya kita ambil 1,200. Gaji Azhar kat sini adalah 2,400. Jadi gaji Azhar ni pun kita kena transfer kepada kira-kira sebab dia berkaitan tentang maknanya syarikat telah bayar secara advance lah kat Azhar 1,200. Lepas tu dia rekod gaji Azhar. Soalan ni agak confuse sikit sebab dia macam dia tak jelas sangat. Dia nak kata gaji Azhar ni dalam kunci kira ke ataupun dalam pendapatan. Sebab ada kalau setengah soalan tu memang dia jelas lah dia nyatakan. Okey. Okey dah, maknanya kita belian, kita dah masuk, penjualan semua dah ada. Faedah atau pinjaman dah ada, insurans pun kita dah sewa dah ambil, insurans dah masukkan. Gaji pekerja dah, diskaun dah, pulangan dah. Jadi dah complete kat sini kita punya pendapatan. Tapi kalau tengok soalan tu balik, ada benda lain yang kita kena ambil tahu. Pertama sekali tentang faedah atas modal 10% setahun. Jadi 10% setahun, kita tahu modal yang dikeluarkan oleh setiap ahli perniagaan adalah Azhar 48,000, Haznan 36, Azman 12,000. Jadi 10% setahun ni adalah kita ambil lah, kita darab 10%. Kalau pakai kalkulator tu 0.1 lah. 0.1 darab 48,000, so kita dapatlah interest untuk setiap 3 orang ni. Jadi ini adalah faedah atas modal. Jadi kita kena rekod faedah perbelanjaan biasa. Tu kita ada rekod faedah atas modal. So faedah atas modal Azhar Azman ni okey, ini adalah faedah atas modal. Okey, lepas tu apa lagi yang informasi dan soalan yang saya bagi semalam tu? Dia kata faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan ni adalah rakan kongsi pinjam dengan syarikat. Maknanya bila rakan kongsi pinjam dengan syarikat, dia merupakan pendapatan, bukannya perbelanjaan. Jadi kita ambil faedah ambilan. Okey, berapa faedah ambilan yang diambil? Kita tengok kat sini faedah ambilan. Faedah dia sebanyak 5%.
Tu Azman pun ada ambil. Ini Azman ada ambil lah. Okey, jadi faedah ambilan merupakan pendapatan lah. Faedah ambilan. Jadi faedah ambilan so ini adalah pendapatan syarikat lah faedah ambilan ni. Kalau dia pinjam dengan syarikat, jadi ni faedah ambilan sebanyak 234. So pergi yang kalau tengok info ni, faedah atas pinjaman berkongsi 8% setahun. Tadi kita dah masukkan yang ni kat sini. Faedah 8% setahun. Lepas tu gaji dah masuk, untung rugi dibagikan mengikut nisbah modal. Okey. Kalau ikutkan nisbah modal, inilah nisbah dia. Kita ambil ni total ni. Kan jadi nak tahu apa nisbah. Kita ambil ni bahagi dengan 48,000 contoh Azhar 48,000 bahagikan dengan 96,000 lah. Jumlah modal 96,000. Jadi nisbah modal 50% keuntungan akan pergi kepada Azhar, 38% akan pergi ke Aznan, 13% akan pergi ke Azman. Ini akan dia punya portion lah. Okey, maknanya kita dah tahu kita punya penyata pendapatan ni dah lengkap. So, lepas tu kita akan kira berapa kita punya keuntungan. Okay, panggil untung bersih lah. Tadi untung kasar, ni untung bersih. Jadi untung bersih kita ambil pemilih, kita ambil untung kasar tambah dengan pendapatan lain iaitu sewa tadi 9,520 tambahkan dengan faedah ambilan, lepas tu tolak perbelanjaan, tolak faedah atas modal. Yang ni Azman. Soalan Azman 2,400. Oh, Aznan bukan Azman, sorry. Salah lagi. Aznan. Apa yang kita miss? Children. Okey. Maknanya untung bersih kita sebanyak 9,894. Jadi kalau tengokkan nisbah rakan kongsi. Nisbah rakan kongsi. %50 pergi Azhar, Azman 38. Maknanya keuntungan dia adalah Azhar akan dapat 4947. Aznan akan dapat 8%. Lepas tu Azman, okey, Aznan dapat 38% daripada 9,894 lah. Ini okey.
So ini adalah konsep perkongsian. Perkongsian maknanya inilah format dia lah kalau kita jawab. Maknanya lepas kita dapatkan untuk mesin, kita terus bagikan nisbah mengikut ahli perniagaan tu lah. Okey, setakat ni ada soalan apa-apa tak? So far faham tak macam mana yang saya buat ni? Nanti Cik Syukri boleh share ke jawapan ni? Sebab saya sekarang tak ada handphone. Soalan pun saya belum tengok lagi. Okey, tak apa. Lepas ni saya akan share dalam group WhatsApp tu. Saya akan attach Excel ni lah. Okey, okey. Terima kasih. Tapi cara jawab soalan setakat ni kira jelas InsyaAllah. Yang lain-lain ada apa-apa soalan? Abang Azmi, Cik Zaid. So far okay kot. Okey. Nanti saya share ni. Untuk yang minggu lepas minggu depan saya Pak Raya kan. Mungkin semua nak sibuk. Satu lagi kita akan buat soalan yang kedua, yang ketiga tu lah. Lepas semasa dengan kira-kira. So ini adalah format ni. Maknanya lepas kita complete, kita bagikan. Mesti ada nisbah ikut rakan kongsi. Okay, kalau tak ada soalan, saya itu sajalah untuk kelas hari ni. Nanti saya akan share dalam group WhatsApp jawapan ni. Okay, semua? Okay. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay. Semua. Okay. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Syukri. Baik. Assalamualaikum. Okay, insyaAllah.